Okey, selamat malam semua. Kita akan sambung perbincangan buku esei ni. Okey, nombor 46. Madi baca. Madi ada? Madi tak boleh on mic. Tak boleh. Okey, Fani. Fani baca. Hello. Anda kan tak suara cikgu ni? Dia dengar suara saya tak? Ke tak ada? Hello. Hello. Tengah cikgu. Oh, ada. Okey. Okey, jelaskan. Teruslah. Okey, kita nak reka kuali memasak reka bentuk. Okey, macam mana rekaan kuali dengan ciri-ciri kuali untuk masak. Okey. So kalau kita tengok kat gambar ni, kuali ataupun periuk sekarang ni body. Okey, dia punya badan menggunakan low specific heat capacity material. Bahan-bahan daripada jenis muatan haba tentu yang rendah. Agak-agak kenapa? Kenapa muatan haba tentu ni kena rendah untuk badan kuali tu? Means Supaya dia daripada cepat serap haba. Cepat jadi panas. Dia cepat panas ataupun masa yang diperlukan untuk memanaskan dia tu pendek. Okey, rendah masa. Cepat panas tu berkait dengan masa. So kalau kita sebut cepat panas, kuantiti fizik cepat mengukur cepat tu adalah masa. Masa yang diperlukan untuk memanaskan kuali singkat ataupun rendah ya, kurang. Kuantiti fizik masa, kemudian dia punya ukuran dia kurang ataupun rendah. Okey, low density. Kenapa pilih low density? Mudah dialihkan. Lagi? Selain Ringan. mudah dialihkan. Ringan. Tulis je 3. Jisim rendah, ringan, mudah alih. Kan cikgu kata kalau esei jawab lebih. Tapi untuk esei, kalau untuk struktur bahaya. Kalau struktur awak jawab satu je, ringan. Sebab takut yang satu lagi salah, dia potong markah yang betul. Okey, handle. Pemegang. Kenapa high specific heat capacity? Contohnya macam plastik. Getah, kenapa? Kayu ke, kenapa? Kenapa handle dia guna high specific heat capacity? Body tadi kita guna low. Kenapa handle kita guna high? Yang ni masa kurang untuk dipanaskan. Yang ni pula masa lebih. Untuk panaskan dia perlukan masa yang lama. Betul tak? Betul tak? Dia dengar ke tak ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Dengar tak suara cikgu? Ke putus-putus? Hello? Hello? Ada tak? Hello? Ada cikgu. Ya. Lambat Tapi suara respon. cikgu macam kadang-kadang dia hilang. Oh. Okey. So, sekarang dengar tak? Dengar. Okey. Okey, so kemudian ada transparent pot cover. Maksudnya dia guna kaca. Kaca ni material dia high specific heat capacity ke low specific heat capacity untuk kaca? Tinggi. Kaca ni. Tinggi. Okey, muatan haba tentu tinggi. Kaca kan dia lambat dipanaskan. Masa untuk memanaskan kaca tu masanya tinggi. Okey, kemudian base, tapak. Kita guna copper. Kenapa guna copper? Kuprum. Kenapa guna kuprum? Okey, kalau kita tengok kat sini kemudian dia kata bahagian tapak tu high density. Sorry. So kita bacalah. Okey, tolong bacakan siapa nak baca? Okey, Pani baca.
Cadangan asas dibuat daripada tembaga. Penjelasan, tembaga mempunyai kadar tentu muatan haba yang rendah dan ia akan panas dengan cepat. Cadangan kedua, bahagian bawah yang berketumpatan tinggi. Bahagian bawah yang berat akan membuatkan periuk lebih stabil dan tidak jatuh dengan mudah. Badan dibuat dari aluminium. Penjelasan, kadar tentu muatan haba yang rendah akan menjadi panas dengan cepat, tetapi ketumpatan rendah akan membuatkan kuali atau periuk lebih ringan atau memanas dalam masa yang singkat. Dia ada dua kat sini penerangan dia. Aluminium yang pertama, kalau kita tengok kat sini, aluminium. Okey, kat jadual ni muatan haba tentu aluminium dengan copper. Aluminium 385. Okey, maksudnya rendah. Copper tinggi sikit. So aluminium, copper ni dia bagus untuk bahagian tapak lah, bahagian bawah periuk sebab dia cepat panas. Okey, muatan haba tentu rendah. Tapi kalau aluminium dia tinggi sikit. Tapi masih consider rendah lah berbanding dengan yang lain. Gelas 753. Tapi gelas senang pecah. Tak bagus tak? Okey, ringan. Ini ringan. Sebab ketepatan rendah jadi dia ringan. Okey, seterusnya sambung. Pemegang dibuat dari kayu atau plastik atau penebat. Penjelasan, kadar tentu muatan haba tinggi. Jadi pemegang tidak akan panas. Selamat atau peningkatan suhu yang rendah. Okey. Muatan tak payah letak kadar tau. Ambil muatan haba tentu je. Ni terbalik ni. High specific heat capacity. Muatan haba tentu, bukan tentu muatan haba ni. Muatan haba tentu terbalik ambil yang tinggi untuk pemegang. Jadi dia lambat panas. Bukan tidak akan panas, dia lambat panas. Lepas tu dia selamat. Peningkatan suhu dia rendah. Tulis je banyak-banyak situ. Kemudian ketepatan rendah untuk pemegang sederingan, tidak menambahkan berat jumlah keseluruhan. Okey. Penutup periuk daripada yang jarang teluh lutsina. So dapat melihat masakan yang dimasak. Penutup akan merangkak haba. Okey. Seterusnya nombor 47. Okey, baca kain ni. Menentukan pengubahsuaian yang akan dibuat terhadap bekas. Jadi buah-buahan yang dipotong akan kekal sejuk, segar dan mudah dilihat oleh pelanggan. Dia nak ubah suai bekas. Bekas untuk letak buah-buahan potong. Dan bekas tu nanti dia boleh menyebabkan buah-buahan yang dipotong tu kekal sejuk, segar dan mudah dilihat. Okey, tu dia dah bagi tahu dia punya tujuan. Okey, sambung. Guna bekas yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Dapat mengurangkan kehilangan haba dari bekas. Kalau kes untuk sejuk, untuk sejuk pula, maksudnya kita tak nak haba daripada luar masuk ke dalam bekas tu, betul tak? Betul tak? Kita dah potong buah tu. Lepas tu kita letak dekat satu bekas. Awak pernah tengok tak bekas orang susun buah-buahan yang dah potong? Kalau orang dulu-dulu dia ada letak macam satu bekas tu. Lepas tu kita boleh tolak dia punya cermin atas dia tu. Tolak ke kiri, tolak ke kanan. Lepas tu dalam ni dia letak buah-buahan. Dia letak buah-buahan yang dia potong. Lepas tu letak ais. Pernah tengok tak bekas ni? Dia bercermin ke atas tu, boleh tolak. Pernah tak? Pernah.
Nah kan? Okay. So kita nak design bekas tu. So bekas tu kalau awak tengok, okay, kita google sikit bekas letak buah yang potong. Apa benda tu? Okay, bekas. Okay, bekas letak buah potong. Bekas letak buah untuk jual. Dia tak lupa dia. Ni. Ni dia bagi polisi tu macam ni. Shopee lagi. Aduh. Ni. Nampak tak? Bekas ni. Pernah tengok kan bekas ni? Macam bekas letak air tu. Pernah tengok? Dah tak? Pernah. So bekas ni kalau awak tengok dia nak bagi dia tadi salah satu tujuan design tu dia kata supaya boleh lihat buah yang dipotong. So dia transparent lah, bersifat transparent. And then kalau tengok dia plastik ke logam? Dia diperbuat daripada plastik kan. Plastik maksudnya muatan haba tentu yang tinggi lah plastik kan. So dia lambat untuk panas. Okay. Kita letak ais kat dalam. Betul. Kita letak ais kat dalam. Maksudnya kita nak melambatkan haba daripada luar masuk ke dalam. Betul tak? Design bekas ni purposely kita nak melambatkan haba daripada luar masuk ke dalam. Kalau haba cepat masuk dalam, nanti ais kat dalam tu akan cepat melebur. Betul tak? Betul tak pelajar? Betul cikgu. Jadi kita tengok balik penerangan dia betul ke tak. Okay, penerangan dia. Okay. Kita gunakan bekas yang punya kadar muatan haba tentu yang tinggi, betul lah. Macam plastik kan. Plastik itu muatan haba tentu dia tinggi. Okay. Dapat mengurangkan kehilangan haba daripada bekas. Betul ke salah? Betul tak explanation dia tu? Haba tu daripada dalam bekas ke daripada luar bekas? Luar bekas. Dapat mengurangkan pengaliran haba dari persekitaran ke dalam bekas sepatutnya. Okey. So salah explanation ni. Dapat mengurangkan pengaliran haba. So bila awak design tu, awak kena fikir kita makanan dalam tu sejuk, jadi kita nak elakkan haba daripada luar masuk. Macam tong aiskrim. Tong aiskrim yang orang jual naik motor apa semua tu kan. Pengaliran haba. Dapat mengurangkan pengaliran haba ke dalam bekas. Dari persekitaran lah. Ke dalam bekas kan. Bukan dari bekas. Sebab dalam bekas tu, dalam bekas tadi tu ada buah. Sama juga kalau kita bayangkan dalam bekas tu ada aiskrim. Okay, aiskrim pun sama. Kita tak nak haba daripada luar kacau masuk ke dalam. Mencairkan ais tu. Okay. So seterusnya, letakkan bungkusan kecil ais di bawah buah potong. Small pack ice below. Okay. Ini ada soalan yang berkaitan. Kalau awak perasan, kenapa awak pergi pasar, awak pergi pasar raya kan, awak tengok, kalau kita tengok kat sini kan, kenapa dia letak macam ni kan, ais tu dia dah potong kecil-kecil. Dia letak ais yang kecil-kecil. Yang bukan seketul ais yang besar. Kenapa? Kenapa letak ketulan ais kecil? Sama macam kalau kita pergi pasar raya, Tesco ke Giant ke kan. Orang jual ikan, udang. Dia letak ais kecil-kecil. Kenapa dia tak letak ais yang besar-besar? Faham tak soalan cikgu? Faham tak?
Okey, kat sini dia kata letakkan bungkusan ais yang kecil-kecil yang telah dipotong kat bawah. Letakkan place small ice packet. Maksudnya bungkusan kecil ais ataupun ais yang bentuk kecil-kecil di bahagian bawah buah potong tu. Okey. Alamak. Kali ni baca. Buah potong akan lebih sejuk dan enak. Ais dapat menyerap haba terpendam dengan jumlah yang banyak semasa mencair. Faham tak? Ais dapat menyerap haba pendam. Haba pendam dengan jumlah yang banyak semasa mencair ni. Okey. Faham tak? Haba pendam apa yang terlibat dalam ni? Faham tak? Ais tukar kepada cair. Pepejal bertukar kepada cecair. Melibatkan haba pendam tentu apa? Pepejal kepada cecair. Melibatkan haba pendam tentu apa? Peleburan. Peleburan. Jadi kita nak kalau jisim dia kecil-kecil, ais ni bentuk kecil-kecil, jadi kita dapat mengurangkan dia mencair dengan cepat. Dia perlukan haba yang sikit-sikit lah. Dalam kuantiti haba yang sikit-sikit je. Dia mencairkan ais ni. Sebab ais tu jisim dia kecil, jadi haba yang boleh diserap pun sikit lah. Sebab jisim dia tu kecil. Sebab formula dia kan haba pendam tentu peleburan kan. Latent heat of fusion adalah ml. Kat situ. Jadi latent heat ni L. Okay, L. Ais sama je lah sebab kita guna ais jadi air. Latent heat of ice. Okay, so kita guna jisim yang kecil-kecil. Sebab tu dia kata letakkan paket ais yang kecil-kecil. Jadi bila jisim tu kecil, haba yang boleh diserap pun kecil. Rendah. So lambat lah nak kata cair tu. Okay. Faham ke tak faham ni? Sebab itulah kita guna ais kecil-kecil, kita tak guna yang besar. Okay, lepas tu letakkan, tambahkan apa? Ni pun sains tingkatan 2. Tambahkan apa? Kali ni Garam sambung. di dalam tambahkan bungkusan ais tersebut. Kenapa? Penasing akan meningkatkan titik kadar pembekuan ais, jadi ia akan melambatkan ais dari mencair. Takat beku ais akan direndahkan. Okey, akan meningkat. Tapi meningkat tu maksudnya kalau kosong, sepatutnya takat beku dia kosong kan. Okey, dia tingkatkan maksudnya ke bawah ni tingkat lah. Makin bertambah takat beku dia tu. -1, -2. So, semakin ke bawah ni semakin bertambah takat beku. Sebab tu dia kata menambahkan takat beku. Sebab semakin ke bawah ni takat beku 1. Ya. Boleh tulis 3. takat lebur tak? Takat lebur. Maksudnya untuk Dia tingkatkan takat lebur ais. So dia tak lebur dengan cepat. sepatutnya kan. Jadi ia akan melambatkan ais dari lebur. Bukan beku kan? Betul takat lebur. Bukan takat beku ni, sepatutnya takat lebur. Benda asing akan dia kan masa yang sains tingkatan 2 cikgu ajar dulu, kita tambahkan ais, kita tambahkan garam ke dalam ais. Pernah tak buat eksperimen tingkatan 2 tu buat aiskrim goncang? Pernah tak? Tak ada. Tak pernah buat masa tak ada kan? Okey, tingkatan 2 ada buat aiskrim goncang. Sayang awak tak pernah buat. Okey, kalau awak nak buat kat rumah pun boleh. Aiskrim goncang ni kita tak payah masuk peti ais pun.
Kita tak payah masuk peti ais. Tapi dia dah beku, kita hanya masukkan ais tu dengan garam. Ni macam ni. Yang orang meniaga tu, dia tak guna peti sejuk pun. Tapi dia goncangkan air ni. Pernah tengok tak aiskrim yang ni? Pernah tengok tak orang jual kat pasar dulu? Ada. Warna Tak? kuat. Pernah kan? Ni kami tambahkan garam dalam ais cube ni. Lepas tu kami ambil ni lah. Okey. Tu air dia tuang air dalam bekas tu. Lepas tu dekat bekas tu di kelilingnya dia letak ais. Lepas tu dia tambah garam. Tujuan tambah garam untuk meningkatkan takat beku. Maksudnya dia cepat beku lah. Dia cepat membekukan cecair dalam tu. Tapi dia kena goncang untuk lagi cepatkan proses tu. Ni kira takat beku lah. Kalau dalam kes ni meningkatkan takat beku ais. Jadi ia akan melambatkan ais dari mencair. Takat beku. Bagi lambat cair. Takat beku. Takat beku. Apa nama? Takat lebu dan takat beku tu kalau awak belajar dalam yang graf tu kan? Graf. Ingat tak graf apa? Graf Haber tu, ingat tak? Graf peleburan, graf pemanasan dalam kimia pun ada belajar kan? Tak? Dengar ke tak betul-betul ni? Takat lebur ais kosong. Lepas tu bila kita panaskan dia, panaskan dia start dengan kosong. Lepas tu bila kita panaskan dia, suhu meningkat sampai ni salah ni. Okay, sekejap. Panaskan dia berubah fasa dulu. Kosong. Daripada ais dia jadi cecair. Daripada pepejal jadi cecair. Kemudian dipanaskan, suhu meningkat sampai 100. So waktu ni kita panggil takat beku dan dalam masa kalau kita graf peleburan dia jadi takat lebur lah. Kan betul tak? Betul tak Pani? Boleh juga saya rasa takat lebur boleh, takat beku pun boleh. Boleh. Boleh Pani. Boleh. Kita nak lambatkan dia melt, betul? Okey, seterusnya takat yang sama, takat beku, takat lebur tu takat yang sama. Okey, dinding bekas. Ya? Letak ais kecil akan cepat cairkan. Dia akan cepat cair tapi kuantiti yang kecil-kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar tu lagilah banyak haba yang diperlukan untuk nak cairkan dia kan. Sebab jisim dia kecil. Jisim dia kecil, dia menyerap haba pendam tentu. Haba pendam dalam jumlah yang banyak semasa mencair. Dapat menyerap haba pendam yang jumlah yang banyak semasa mencair. Banyak pula. Q sama dengan ml. So sekarang ni dia mencair, maksudnya dia berubah daripada pepejal kepada cecair. Persoalannya kat sini, kenapa kita tak guna cube yang besar dan kita letakkan buah potong atas cube yang besar? Kenapa kita letak buah potong tu ataupun ikan ke udang ke apa-apa dalam atas ais yang kecil-kecil? Itu betul kan persoalannya yang tu kan? Betul tak? Cikgu, letak ais kecil kerana boleh serap haba dengan lebih cepat. Serap haba dengan lebih cepat, jadi
Cikgu sebab luas permukaan dia tinggi. Luas permukaan dia tinggi. Jadi kita sebenarnya kita nak okey gini. Sekarang ni okey saya baru teringat. Okey. Betul-betul kita luas permukaan dia tinggi, jadi dia dapat menyerap haba yang dalam kuantiti yang banyak. Menyerap haba daripada mana? Menyerap haba daripada buah. Nak bagi buah tu sejuk, so ais tu kena serap haba daripada buah. Sampailah berlaku keseimbangan terma. Betul? Terma equilibrium. Betul tak? Betul tak? So dia nak bagi cepat buah tu sejuk. So gunalah ais yang kecil-kecil tu. Jadi menambahkan permukaan penyerapan dan haba pendam, dapat menyerap haba pendam yang banyak daripada supaya dia lambat mencair lah. Okay. Menyerap haba pendam dengan jumlah yang banyak. So kalau luas permukaan dia besar, dia boleh serap banyak. Okay, betul? Menyerap haba daripada mana? Daripada buah. Nak bagi buah tu sejuk cepat. Faham ke tak? Faham, cikgu. Okay. Lepas tu garam dah. Okay, dinding. Dinding bekas. Sambung. Kain ni. Dinding bekas berwarna putih. Warna putih dan cerah akan dapat menghindar penyerapan haba dari sekeliling. Pemantul haba yang baik. Warna putih cerah ni dia menyerap haba. Kita tak nak haba diserap daripada sekeliling kan. Kita nak dia macam aiskrim tu, tong aiskrim semua warna putih, warna cerah supaya dia memantul ataupun lambat serap haba daripada sekeliling masuk ke dalam. Okey, seterusnya. Bekas mempunyai dinding berganda. Mengelakkan haba dari sekeliling berpindah ke dalam bekas. Isian kekal sejuk. Dia double lah sebab tengah-tengah dia ni adalah udara ataupun hampa gas. Udara ataupun vacuum. So bila udara atau vacuum dia lambat untuk mengalirkan haba daripada luar ke dalam. Kita nak kekal sejuk dalam kan. Okey, seterusnya. Dinding bekas jarang telus untuk dilihat pelanggan. Pelanggan dapat melihat dan memilih buah potong dengan mudah. Plastik tu lah. Bekas plastik kan. Okey. Nombor 48. Okey, siapa? Azrina baca. Ciri-ciri termometer yang paling sesuai digunakan di dalam makmal bagi mengukur suhu ais dan takat didih air. Okey, suhu ais berapa? Takat suhu ais. Takat beku Takat beku ais berapa? 0 darjah Celsius. Takat didih? Takat didih? 100 cikgu. So maksudnya termometer awak ni mesti paling kurang 100, tapi kat sini dia buat 110 dan kosong paling kurang negatif 10 lah kat sini. Negatif dia ada dia punya basi dia tu. Ada lebihkan. Okey, kemudian ice water maksudnya boleh ukur takat beku ais, boleh ukur takat didih dia. Kemudian minimum size scale small division, use mercury. Okey, lepas tu dia cakap apa lagi kat tepi ni. Various type of thermometer are constructed based on 4 thermometric properties or substances that are sensitive to change in temperature. Okey, termometer kita ada 4 jenis. Dia kata yang pertama gas thermometer, yang kedua mercury thermometer, yang ketiga resistant thermometer, yang keempat thermocouple thermometer. Kalau gas thermometer ni dia punya ciri thermometric dia gas pressure, berdasarkan gas pressure, tekanan gas. Mercury, volume of mercury. So untuk kita nak design ni kita guna mercury. Kemudian electrical resistant, platinum. Kemudian thermocouple, electrical potential difference, EMS.
between the two junction of two different metal wire. Ni thermocouple. Okey, kita baca untuk ni dulu. Termometer makmal. Kita nak design termometer makmal. Okey, yang pertama. Saiz berbuli yang kecil. Tidak memerlukan haba yang banyak untuk mengembangkan raksa atau memindahkan haba lebih cepat. Luas permukaan kan. Sebab bila kecil ni macam yang saya terangkan semalam tu, luas permukaan tinggi. Okey, jadi luas permukaan tinggi tu dia cepatlah untuk memanaskan raksa ni apa? Merkuri lah Dalam bahasa Melayunya kita panggil raksa. Merkuri. Okey, tidak memerlukan haba yang banyak untuk mengembang. Kalau berbuli tu besar, dia perlukan haba yang banyak. So, berbuli kecil je lah. Memindahkan haba lebih cepat. Okey, seterusnya. Guna berbuli yang berdinding nipis, ia akan sensitif dengan perubahan haba. Berbuli yang berdinding nipis. Dekat sini ni. Okey, berbuli yang berdinding nipis. Ni sini. Okey, lagi. Cepat panas lah. Cepat. Dia sensitif. Dia cepat. Bila nipis tu, dia senang lah untuk transfer haba. Jadi dia cepatlah naik. Kita kalau letak termometer tu, kita tak nak lambat kan. Untuk baca dia punya pergerakan perubahan suhu tu. So kita nak dia sensitif. Kita masuk je terus dia cepat berubah. Okey, merkuri. Kenapa guna merkuri? Guna merkuri, takat beku merkuri ialah negatif 39 darjah Celsius dan takat didih ialah 357 darjah Celsius. Julat antara negatif 10 darjah Celsius ke 110 darjah Celsius. Merkuri boleh mengembang dengan keadaan yang tinggi pada perubahan suhu yang kecil. Merkuri satu-satunya logam dalam keadaan cecair. Okey, logam yang kita tahu dia dalam keadaan pepejal, tapi merkuri satu-satunya logam. Okey, ciri logam dia konduktor haba kan. Okey, salah satu ciri logam dia konduktor haba. So lepas tu tengok takat dia pula. Dia takat beku dia negatif 39. Okey lah. Takat didih dia pun tinggi 357. Jadi bolehlah kita nak design termometer klinik yang range dia negatif 10 hingga 110 ni. Sebab takat didih dia pun tinggi kan. Kalau takat didih merkuri rendah daripada air, kita maksudnya nak ukur takat didih air kan 100. Kalau takat didih merkuri ni rendah daripada 100, susahlah. Belum apa-apa lagi dia dah meruap. Kan dia dah meruap dah kurang. Tak boleh. Dia biar dia lagi tinggi. Okey. Lepas tu Guna tiup kapilari yang lebih kecil. Jadi termometer lebih sensitif. Guna tiup kapilari yang lebih kecil. Ini adalah diameter lah. Okey, guna tiup kapilari yang berdiameter lebih kecil. Tambah diameter. Diameter lebih kecil. Maksudnya ni. Alah, dia tak nampak lah kat sini. Ni. Diameter dia ni. Nampak tak? Diameter tiup ni. Kan termometer kan dia panjang. So dia punya diameter dia ni kecil je. Halus je. Kecil je. Kenapa kecil? Bila kecil tekanan tinggi. So bila tekanan tinggi dia cepat naik. Dia cepat ditolak naik. Cecair tu, merkuri tu cepat ditolak naik. Bila dia mengembang dia terus naik. Bayangkan kalau tiup merkuri tu besar. Bila besar, area besar, pressure rendah. So bila dia pressure rendah, dia mengembang, dia nak naik pun susah, lambat. Nak pergi, nak berubah satu senggatan ke satu senggatan pun susah. Sebab diameter tube tu besar. Faham tak? Cikgu, kalau dia senang, maknanya dia kurang G tu lah. Dia sensitif lah. Dia sensitif. Lebih sebab dia cepat. Dia cepat berubah. Dia lebih tepat lah. Lebih dia senang untuk berubah. Kalau sebab saya tengok nak tunjuk ke awak di termometer, gambar yang lebih clear sikit. Termometer makmal. Gambar yang cantik sikit.
Contoh macam ni kan. Ni. So yang kat tengah tu. Tiba pula. Tengah mencari yang cantik. Tak ada dah. Macam. Mana ni? Okay. So nampak tak? Bawah tu besar buli dia tu kan. Lepas tu yang kat warna merah tengah dia tu, rasa yang kat tengah tu, tiup dia tu kecil je. Jadi bila diameter tiup kecil, pressure tinggi. So dia senang untuk berubah. Bila senang untuk berubah, maksudnya dengan kenaikan suhu yang sikit, dengan perubahan suhu yang kecil, dia boleh berubah senggatan tu dengan lebih tepat. So dia lebih sensitif lah, lebih peka. Faham tak? Faham, cikgu. Okey. Lagi? Last kali? Mempunyai skala saiz minimum dengan bahagian kecil. Dapat memindah haba dari sekeliling dengan cepat kepada merkuri, jadi termometer lebih sensitif. Dapat memindah haba dari sekeliling dengan cepat kepada raksa. Mempunyai skala saiz minimum dengan has minimum size scale with small division. Small division yang tadi ni lah. Ini. Dia ada senggatan-senggatan yang kecil-kecil. Lepas tu dia kaca. Ada juga tambahan. Rasanya dekat bahagian bawah kot tambahan ni. Sekejap tengok. Dekat lagi. Termometer. Ni termometer lagi. Boleh lah kita baca sebab ada lagi penerangan. Okey, ni pula termometer apa? Sambung. Kamu baca? Cikgu. Ya. Apa ni? Baca? Tak cikgu tak. Yang termometer tadi tu. Apa beza dia cikgu? Macam ada termometer yang kiri dia warna merah. Ada termometer yang kiri dia warna silver kan? Dia yang Ada. mana lagi kot cikgu? Merkuri rasa tu warna dia macam warna silver. Warna merah ke warna silver? Sekejap tu rasa. Warna apa dalam dia tu? Silver kan? Merkuri warna silver. Rasa merkuri tu warna silver. Nak tanya beza warna merah tu termometer warna merah. Sekejap. Warna merah. Dia terus keluar warna merah. Termometer. Ada. Mercury cikgu. Mercury. Okay. Merkuri untuk suhu badan. Alamak. Sorry. Dia keluar Lazada pula. Ni lah suhu badan, jadi termometer dia sampai 42 macam tu. Merkuri tu dia warna macam silver tu. Kenapa warna merah? Ada juga yang warna merah. Macam ni. Yang tadi cikgu tunjuk tu pun Kan warna merah kan? Ada yang warna merah, ada yang warna silver kan? Tu yang awak nak tanya. Apa beza dia? Cikgu nak tahu yang mana macam kuat, lagi sensitif. Yang mana lagi tepat?
Mana lagi tepat? Tepat tu bergantung pada keupayaan dia untuk mengembang dengan perubahan suhu. Mengembang dan mengecut secara seragam. Kalau dia macam lambat untuk mengembang dan mengecut secara seragam, maksudnya daripada design dia pun tak bagus, daripada dia punya tiup pun besar ke, so daripada design pun mempengaruhi. Dia tengok keupayaan dia untuk mengembang dan mengecut secara seragam dengan perubahan suhu. So, sekejap. Cikgu boleh bagi tahu. Okey. Apa cikgu? Tengok bawah tu besar bab dia tu. Okey, kita tengok. Nanti kita baca-baca. Mungkin ada penerangan kat bawah ni. Okey, baca dulu yang ni pula. Termometer yang paling sesuai digunakan di Antartika. Antartika ni kawasan sejuk kan. Okey, so dia ada freezing climate. Ini bentuk gas termometer, merkuri termometer. Yang warna merah ni alkohol termometer. Ni termokapel. Termokapel bentuk dia macam ni. Dia ada voltmeter. Dia ada wire. Ada 2 wire. Hot dengan cool. Okey. Kalau kita tengok design kat sini. Dia kata use alcohol as liquid in glass thermometer. Location Antartika. Okay. Dome a latest minimum. So Antartika dia sangat sejuk. So dia guna negatif 67.6. Sebab sejuk kan. Antartika tu sejuk. Tengok kat sini negatif 90. Lepas tu sini 0 darjah Celsius je. Okay, so baca untuk Antartika punya design termometer. Kamun. Gunakan alkohol sebagai cecair dalam termometer kaca. Takar beku bagi alkohol ialah negatif 115 darjah Celsius, jadi ia tidak akan beku pada suhu yang rendah. Guna berbuli berdinding nipis. Ia akan lebih sensitif dengan perubahan haba. Guna kapilari tiup yang berdiameter kecil. Alkohol boleh mengembang dengan kadar tinggi untuk perubahan yang kecil pada suhu. Guna dinding kaca tebal, kehilangan haba kepada sekeliling amat kecil. Guna batang kaca yang bulat, boleh bertindak sebagai kanda pembesar, jadi takar alkohol dapat dilihat dengan jelas. Bentuk termometer tu bulat. Dia bertindak sebagai kanta pembesar kaca kan. Okay. So faham tak ada nak tanya apa-apa? Dia negatif 90, jadi dia gunalah yang lagi rendah takat. Dia guna alkohol sebab takat beku alkohol ni negatif 115. Okay, faham? Design-design lain lebih kurang sama je dengan termometer makmal. Sama je. Tiup kapilari yang berdiameter kecil supaya pressure tinggi, so dia boleh berubah. Okey, boleh mengembang dengan kadar tinggi untuk perubahan suhu yang kecil. Maksudnya bila ada perubahan suhu kecil je dia terus naik. Maksud dia sensitif. Dia akan sensitif lah. Dia peka berubah dengan cepat. Okey. Yang lain sama. Okey, ni pula termometer klinik. Lebih kurang sama je. Siapa nak baca? Budak lelaki pula. Apa Pani? Okey, Pani baca. Reka bentuk yang paling sesuai bagi termometer klinik. Okay, so kita tengok sekejap ya. Design dia sama je. Dia gunakan merkuri. Kemudian kalau tengok tiup, diameter tiup pun kecil, panjang dan kecil. Thin capillary for sensitivity. Thread, the mercury Hg thread, maksudnya tiup ni, move visibly for a small change in temperature. And then bulb of quite thin glass. Dia punya ni thin lah, tapi masih besar. To let heat in and out quickly. Allowing a quick response to temperature change.
Okey, ni ada lagi satu. Guna merkuri juga. Tapi dia ada constriction dekat ujung sini. Tapi dia still termometer klinik dia 42. Lepas tu ni 35. Sebab suhu badan manusia, klinik untuk suhu badan manusia kan. Suhu badan manusia antara range 35 sampai 40 lebih sikit macam tu lah. Okey, jadi tak payah buat banyak-banyak. Place under the tongue, small diameter of capillary, extra fine bottle. Okey, baca. Cadangan guna raksa guna mercury. Penjelasan senang untuk dibaca kerana dia berwarna dan legap. Lagi alasan menggunakan merkuri boleh mengembang dan mengecut secara seragam. Baru-baru ni dalam soalan AC awak ada keluar kan? Merkuri boleh mengembang dan mengecut secara seragam. Kemudian dia legap, so senang dibaca. Okey lagi? Skala julat antara 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Penjelasan untuk mengukur haba badan manusia. Suhu. Okey, mengukur suhu ataupun haba badan manusia. Okey lagi? Diameter tube kapilari yang kecil. Penjelasan merkuri boleh mengembang dengan kadar yang tinggi pada perubahan suhu yang kecil. Dia boleh mengembang dengan cepat ataupun tinggi, kadar yang banyak walaupun suhu tu sikit je. Perubahan suhu yang kecil. Tube kapilari tahu kan? Yang panjang ni lah. Kita panggil tube kapilari. Okay. Seterusnya. Guna berbunyi yang berdinding kaca nipis. Penjelasan sensitif atau peka pada perubahan suhu. Berbulu ni lah. Ni. Okay, berbulu ni dia punya kaca tepi ni nipis je. So senang untuk, maksudnya dia nak serap haba tu cepat. Tapi yang ini lambat. Untuk dia tebal, kaca kat sini tebal untuk melambatkan haba tu keluar. Betul bentuk dia pun cembung. Bulat untuk jadi kantar cembung kan. Okay lagi. Guna batang kaca dan dinding yang bulat boleh bertindak sebagai kantar pembesar. Jadi merkuri boleh dilihat dengan bulat. Sama je kan macam yang kat atas tadi. Okey, seterusnya. Okay, ni kita bagi laki pula. Tadi habis bab haba, sekarang kita masuk bab lain pula ke bab haba juga ni? Bab lain. Bab tekanan ni. Cepat je. Siapa? Harip. Okay, Harip baca. Ya, cikgu. Boleh. Baca. Yang satu. Tadang menjelaskan ciri-ciri yang sesuai untuk tayar basikal yang perlu dipilih oleh atlet Malaysia yang akan bertanding semasa musim sejuk di Paris. Musim sejuk di Paris basikal, untuk tayar basikal. So kalau kita tengok gambar kat sini, surface of tire narrow. Okay. Ni jenis different type and function of tire. Left to right. Okay. Road track. Ni bentuk bunga jalan. Ni bunga jalan. Off daripada kiri ke kanan ni bunga sesuai, tayar bunga sesuai untuk jalan biasa. Off-road jalan mana? Off-road jalan mana? Bukan jalan jalan tanah. Yang nombor 2 ni jalan tanah. Jalan yang ada tanah yang bukan tar. Yang ni tar. For hard surface. Ni tanah yang keras. Kemudian off-road track for good grip on soft or loose terrain. Ni. Yang nombor 3 ni. Okay, nombor 3 ni bagus untuk dia punya bunga dia tu track tu bunga untuk grip yang bagus, cengkaman yang baik, tapi pada soft and loose
Terrain. Maksudnya jalan yang lembut lah. Dan yang longgar-longgar macam pasir. Pasir sesuai ni. Tanah tepi pantai ke pasir kan. Okay. Ini start. Bunga. Deep pattern of tire extra grip. Okay. Low density of tire. Tire yang ringan. So mass of overall bicycle light ringan. Okay, baca. Tayar yang berketupatan rendah, jumlah desain basikal yang rendah. Yang kedua, merupakan tayar yang kecil, tekanan pada brake adalah besar untuk memberikan cengkaman yang baik. Yang ketiga, perpecahan yang rendah. Tayar tidak akan pecah dengan mudah pada suhu yang rendah. Yang keempat, kadar pengembangan yang rendah. Saiz tayar adalah tetap sama dan tidak mudah berubah kerana cuaca. Yang akhir sekali, tayar berstart corak yang dalam, memberikan cengkaman yang lebih di atas jalan, mengelakkan tergelincir. Okey, nak tanya apa-apa? Untuk soalan jawab penerangan dekat sini? Nak tanya apa-apa tak? Faham? Faham. Tayar ni kita kena ambil, tayar biasa dibuat pada getah kan. Tapi getah dia boleh mengembang, boleh mengecut bila panas, bila sejuk, dia boleh mengembang, mengecut. Jadi kita kena pilih tayar yang susah untuk mengembang, mengecut. Maksudnya kalau dia mengembang, mengecut pun dia susah untuk pecah. Kadar perpecahan dia tu rendah. Okay, maksud bila dia sejuk, dia susah untuk pecah. Kadar pengembangan yang rendah. Kadar pengembangan yang rendah. Okay, saiz tayar tetap sama, tidak mudah untuk berubah kerana cuaca. Okay, tayar berstart ataupun bercorak supaya dia memberi cengkaman. Dia ada bunga lah. Kalau bercorak ni maksudnya dia ada bunga. Lagi banyak bunga, lagi banyak cengkaman. Macam kita pakai slipper lah. Slipper yang flat, tapak dia flat dengan tapak yang bunga kan. Kalau tapak yang bunga tu maksudnya dia boleh grip lebih. Slipper getah tu. Okay, so nombor 52. Najmi. Tak Najmi. Najmi ada. Anik. Anik ada. Ada juga. Anik baca. Baca. 52 jelaskan kesesuaian ciri-ciri cermin yang digunakan sebagai cermin keselamatan di sudut jalan raya. Pernah tengok tak cermin dekat jalan Selekor? Dah juga. Pernah kan? Okay, dia cermin apa? Cermin macam ni Selekor ni. Cermin cembung. Okay, good. So cermin cembung dia mencapah ke menumpu? Mencapah. Mencapah. Okay, good. Mencapah. So dia punya view ataupun dia punya pandangan dia tu nanti akan jadi wider. Kawasan capahan dia luas. Okay, kawasan yang dia dapat cover luas. Sini sampai sini luas. Okay, and then kita letak at sharp road corner. Pada hujung-hujung corner lah jalan yang corner. Okay, terus sambung baca. Alamak. Salah ni, apa yang salah? Untuk ayat pertama ni apa yang salah? Anik, boleh tengok apa yang salah? Bahasa Melayu dia tu salah. Kenapa? Bahasa Inggeris betul, bahasa Melayu salah. Apa yang salah? Penerangan bahasa Melayu dia tu. Suggestion tu. Bahasa Inggeris betul. Bahasa Melayu salah, kenapa? Kenapa? Sepatutnya guna cermin kan untuk pantulan cermin jenis cembung, bukan kantar cembung. Bahasa Melayu betul, bahasa Inggeris betul. Convex mirror. Okey, seterusnya. Guna cermin cembung, pandangan yang luas, imej tegak. Wider field. Okey, wider field maksudnya wider field of view. Maksudnya apa?
pandangan lebih luas, okey. Dia punya pandangan view kan, pandangan luas, kemudian image tegak sebab diverge. Cikgu dah terang, kalau cermin yang bersifat diverge ataupun kanta yang bersifat diverge, dia punya ciri image dia satu je, DUV. D ni apa? Diminish. Diminish apa? Diperkecilkan. Untuk cermin ataupun kanta yang bersifat diverge, bersifat mencapah, so ciri image dia dwarf, diminish, upright, virtual. So kalau awak nak selamat, kita nak tengok kereta yang tegak tau. Takkan kita nak tengok kereta yang terbalik lalu, mesti kita yang lari kalau tengok kereta tu terbalik. Kan? So biar dia diminish tak apa, asalkan dia upright. So sebab tu kita guna yang mencapah, jenis diverge, pantulan cermin yang boleh memantulkan balik image, dan diverge ni pandangan dia lagi luas. Okay, image tegak. Okay, seterusnya sambung. Anik, sambung. Yo. Anik, dengar tak? Sambung. Rintangan air yang baik dapat bertahan dengan cuaca yang buruk. Tahan lama. Cermin tu dia masih clear. Kalau kena air hujan ke apa, dia masih boleh clear lagi, masih bagus. Ada lagi? Bahan yang mempunyai kesan rintangan yang baik. Tahan lama, mencimat kos. Tak mudah pecah. Okay, lagi? Saiz cermin Ini penting. yang lebih besar dapat melihat pada julat yang lebih besar dan jelas. So cermin tu besar, kena besar. Jadi bila besar, lagi jelas dan boleh cover banyak. Okay, lagi? Bahan yang mempunyai pantulan yang baik, image yang lebih jelas walaupun cuaca buruk. Dia cermin ni ada banyak kualiti tau. So pilih kualiti cermin ataupun kaca yang bahan legap dia pun baik kat belakang dia tu. Okay, untuk dapat image yang lebih jelas. Okay, seterusnya. Diletakkan di sudut yang tajam, di jalan yang bengkok, lengkok. Dapat melihat pada julat yang lebih besar. Okay, lagi? Atap kecil mengelak gangguan titisan hujan untuk imej yang lebih baik. So dekat cermin tu kita letak atap yang kecil lah ni. Roof. So kalau hujan, dia tak mengganggu lah. Excellent impact resistant materials. Dia pun jenis material yang tahan tekanan. Tahan macam kalau sebab dia terdedah kat kawasan jalan raya, jadi mungkin ada angin yang kuat, jadi kaca tu mestilah kaca yang tahan lasak lah juga. Okay, cermin yang tahan lasak. Okay, nombor 53. Alia, baca. Tentukan dan jelaskan pembuatan kanta pembesar yang digunakan untuk membesarkan image stem. Stem ni kan. Tengok stem. So kita guna kanta pembesar, convex lens ataupun concave. Kita guna convex ke concave? Kanta pembesar kita guna kanta cembung ke kanta cekung? Kanta? Okey, sambung Alia. Kanta apa kita guna untuk kanta pembesar? Pilih kanta cembung, memfokuskan cahaya.
Memfokuskan cahaya. Okey, lagi? Panjang titik tumpuan kecil dapat fokus dengan lebih dekat. Small focal length. Maksudnya panjang focal yang pendek. Panjang fokus yang pendek. So dapat fokus dengan lebih dekat. Panjang fokus yang pendek. Macam ni. Pendek. Jadi stem kan. Sebab nak tengok stem. Stem maksudnya panjang fokus pendek dia boleh tengok dengan lebih dekat lah. Dapat fokus dengan lebih dekat. Okay, seterusnya. Diameter kanta yang medium. Lebih banyak cahaya dapat menembusi. Maksudnya diameter ni lah. Okay, yang sederhana. Sebab stem tu kecil je, bukan besar sangat. Kalau kau pakai yang besar, buat apa kan? Kita nak pegang tu sesuai lah dengan kita nak pegang. Okay. So kalau diameter sederhana pun masih boleh membenarkan lebih banyak cahaya menembusi. Okay, seterusnya. Objek diletak pada jarak yang kurang dari titik fokus. Bentuk imej adalah besar, maya dan tegak. Move. Okay, move. Maksudnya untuk kan ingat ni adalah cermin cembung. Cembung maksudnya bersifat menumpu. Okay, kalau macam tadi ni, yang ni, diverge daft je. Okay, cermin capar, kanta capar ni kanta cekung lah. Okay, dia punya image letaklah kat mana-mana pun dia akan dapat daft. Tapi kalau awak guna kanta penumpu ataupun cermin penumpu, cermin cekung. Okay, yang bersifat menumpu, ni pun sama bersifat menumpu. So dia akan berubah ikut jarak objek yang dirsir tu kan. Dirsir-mir. Okay. Lepas tu move. So kalau kita nak tengok image yang tegak. Bila nak tengok image yang tegak, kita kena letak U, jarak objek tu kurang atau sama dengan panjang fokus. Kalau sebaik-baiknya kurang daripada panjang fokus lah. Sebab kita boleh hitung dia punya jarak image. Kalau kurang kena kurang daripada panjang fokus. Supaya kita dapat move lah. Kalau letak sama dengan panjang fokus, jarak image je kita tak dapat betul-betul exactly. Okay. 54. Ni cermin apa ni? Tengok pun tahu cermin. Cermin cembung kan? Sama macam ni tadi. Sama macam yang kat jalan raya ni. Fungsi dia sama. Tapi yang ni kita nak letak kat mana? Dekat kedai 7-Eleven. Dekat kedai. Kat corner-corner kedai. Dalam kedai ni nak letak dalam kedai. So sama je macam yang dekat jalan raya tu. Penjelasan pun sama je lebih kurang. So tak payah bacalah. Boleh? Sama je kan? Okay, ni teleskop. Teleskop nak terang ke? Itu dah terang. Nak terang lagi sekali. Belajar. Teleskop nak? Nak ke tak? Perlu? Hello? Tamia? Perlu? Apa dia? Okay, baca. Tamia baca. Tentukan dan jelaskan pembinaan teleskop yang boleh memberikan imej yang lebih besar dan lebih jelas menggunakan kanta J dan kanta K, di mana kanta K lebih tebal dari kanta J. Okay, apa maksud tebal dengan nipis? Cuba tengok beza dia. Kalau tebal, panjang fokus dia rendah. Kan? Kalau nipis, panjang fokus dia tinggi. So, power kurang. Yang ni pula power tinggi. So, which one yang kita nak guna sebagai kanta mata dan which one sebagai kanta objek?
J ke K? So kita tengok kat sini. Okay. Focal length of objective. Objektif ni maksudnya objek lah, kanta objek. So kita nak tengok jauh. Jadi kita perlukan pelarasan yang agak jauh. So kita pilih yang mempunyai panjang fokus yang panjang untuk kanta objek supaya kita boleh zoom jauh. Okay. Dan kanta mata panjang fokus yang pendek. So maksudnya yang tebal tu untuk kanta mata, yang nipis tu untuk kanta objek. Sebab bila nipis dia punya panjang fokus dia panjang, so dia boleh zoom jauh sikit. Faham tak? Faham ke tak? Faham ke tak? Aku tak dengar suara saya ni. Aduh, Faham, cikgu. Faham? Okay. Okay, so baca Tami'u. Pilih kanda K sebagai kanda mata. Kanda K lebih tebal daripada kanda J. Penjelasan: lebih banyak cahaya sinar dibiaskan oleh kanda K dari kanda J. Titik tumpuan kanda K lebih pendek dari kanda J. Oleh itu, lebih tebal kanda lebih tinggi biasan cahaya dan titik tumpuan kanda lebih pendek. Dia nak terangkan pasal titik fokus, titik kanta tu titik fokus Kita pilih kanta K untuk kanta mata. Jadi lebih banyak cahaya yang boleh dibiaskan oleh kanta K dari kanta J. Titik tumpuan kanta K lebih pendek. Maksudnya panjang fokus kanta K ni lebih pendek dari kanta J. Oleh itu lebih tebal kanta, lebih tinggi. Power kuasa dia lebih tinggi. Kuasa untuk membiaskan cahaya tu lebih tinggi. Sebab kita nak, yang penting mata kita ni nak lihat. Kita nak lihat dengan lebih so banyak, bila kita nak lihat dengan jelas, kena banyak cahaya masuk ke dalam mata kita. Nak banyak cahaya masuk ke dalam mata kita, kita perlukan power yang tinggi. Faham tak? Okay. So power yang tinggi adalah untuk panjang fokus yang rendah. Sebab F adalah 1/P. So panjang fokus dengan power berkadar songsang. So bila power tinggi, lebih banyak cahaya yang boleh dibiaskan masuk. So panjang fokus kena rendah. Sebab tu tak sebagai kanta mata. Okay, kemudian sambung. Pilih kanda J sebagai kanda objektif. Guna kanda berdiameter besar sebagai kanda objektif. Penjelasan: ciri-ciri untuk kanda objek bagi teleskop ialah permukaan yang besar untuk membolehkan lebih banyak cahaya dapat tembus, mempunyai titik tumpuan lebih panjang. So kita nak yang depan ni besar. Yang depan ni besar, jadi lebih banyak cahaya boleh masuk. Okay. Ni diameter besar. So diameter ni kita panggil diameter lah. Diameter besar, so lebih banyak cahaya boleh masuk. Okay. Lebih banyak cahaya boleh masuk. Diameter besar. Dan dia bila diameter besar, tapi dia nipis. Okay, diameter besar, diameter ni macam tu. Okay, tapi dia nipis sebab bila nipis panjang fokus dia panjang. Panjang fokus panjang. So boleh zoom lebih panjang lah. Boleh macam ni. Boleh adjust panjang sikit. Okay, seterusnya. Guna kanda cembung berkuasa rendah untuk kanda objektif. Pembesaran oleh teleskop sama dengan FO/FE. Oleh itu, kuasa kanda rendah
mempunyai titik tumpuan panjang FO tinggi, pembesaran tinggi. Pembesaran oleh teleskop FO bahagi FE. Okay, ni formula untuk teleskop FO bahagi FE. Dia lain dengan mikroskop. Okay, teleskop FO bahagi FE. So, FO tu panjang. Okay, FO ni, yang ni, FO katakan FO ni 50 cm. Panjang dia. Dan FE ni, kanta mata ni, okay, pendek je, katakan 10 cm. Okay, jadi dia punya magnification dia 5 lah. 50 bagi 10, 5. 5 kali ganda lah dia dibesarkan. Okay. So, oleh itu kuasa kanta rendah mempunyai titik tumpuan panjang. Maksud titik fokus dia. Yang ni yang saya cakap tadi lah. P sama dengan 1 bagi F. So, kalau F dia panjang, kuasa dia rendah. Pembesaran tinggi. Pembesaran tinggi berdasarkan formula ni. Ingat formula untuk teleskop. Pembesaran teleskop. Objek bagi mata. Panjang fokus kanta objek. Yang ni. Okay. Yang ni. Faham ke tak faham ni korang ni? Okay. Ini FO. FO bahagi dengan FE. Logik lah. 50 cm bahagi dengan FE katakan 10 cm. Jadi dia pembesaran objek tu 5 kali ganda. Image dia dibesarkan 5 kali ganda. Macam tu lebih kurang. Okay, faham? Seterusnya. Kuasa gunakan. Gunakan kanta cembung berkuasa tinggi untuk kanta mata. Kuasa kanta tinggi mempunyai titik tumpuan yang lebih pendek, FE rendah, pembesaran rendah. Okay, sambung. Guna kanta objektif yang berdiameter lebih besar. Lebih banyak cahaya digunakan menembusi teleskop dan memberikan imej yang lebih jelas. Image lebih jelas, maksudnya diameter kena besar. Image lebih jelas, maksudnya dia cukup cahaya. Okay, image lebih jelas bila cahaya, sebab kita nak tengok sesuatu objek tu, mesti macam mata kita sendirilah. Mata kita pun kanta cembung kan. So, kalau kita dapat cahaya yang samar-samar, kita tak nampak image tu jelas. Betul tak? So, kita perlukan cukup cahaya. Kanta mata kita pun perlukan cukup cahaya untuk kita nampak image yang lebih jelas. Betul tak, pelajar? Betul kan? Betul tak? So, diameter kanta objek yang ni lah. Ni. Tadi dia ulang banyak kali. Okey, diameter ni kena besar untuk lebih banyak cahaya masuk, so lebih jelas image tu. Okey, seterusnya nombor 56 mikroskop pula. Siapa boleh tolong baca? Siapa yang belum? Cia dah belum? Tentukan dan jelaskan pembinaan mikroskop menggunakan kanta P dan kanta Q dengan titik tumpuan masing-masing ialah 15 cm dan 5 cm. Cadangkan pengubah suara yang perlu dilakukan untuk mendapatkan imej yang lebih cerah dan lebih besar. Lebih cerah, perlukan diameter yang besar, perlukan cahaya masuk banyak. Image yang besar, maksudnya panjang fokus, bergantung pada kedudukan objek dan panjang fokus. Okey, jadi kat sini pun dia tak terang pasal pelarasan normal tu kat bawah ni ada. Okey. So lens P 15 cm. Ni dia punya panjang fokus dia 15 cm. Lens Q lebih tebal sikit, so panjang fokus dia 5 cm. Okey, ni untuk kita design mikroskop. Mikroskop untuk kita lihat objek yang mikro objek yang halus yang tak boleh dilihat oleh mata kasar, mikroskop. Okay, so ni dia punya ajar sinar. Okay. Okay, so baca yang bawah ni.
P sebagai kanta master dan Q sebagai kanta objek. Titik tumpuan P adalah lebih panjang daripada Q. FO Sekejap. P. So maksudnya P kanta mata. Okay. P yang panjang ni. P adalah kanta mata. Terbalik dengan yang teleskop. Teleskop yang panjang tu kanta objek. Yang panjang ni kanta objek. Okay. Ni kanta objek. Dia panjangkan sebab dia nak teropong jauh. Ingat tu. Bila dia nak teropong jauh, kanta objek ni dia punya panjang fokus dia kena panjang sebab dia boleh zoom jauh. Tapi mikroskop sebab kita nak zoom dekat. So bila nak zoom dekat, kita perlukan panjang fokus yang kecil je. Faham tak? Faham tak maksud cikgu tu? Faham tak? Siapa tak faham nak cikgu bilang? Faham. Okay, macam mikroskop, yang ini kanta objek. Yang pendek ni, yang panjang fokus pendek ni kanta objek. Sebab dia nak zoom dekat. Mikro kan, mikroskop kita nak zoom dekat. Bendanya tu dekat je. So kita jadikan yang ini sebagai kanta objek. Tapi kalau teleskop, kita nak zoom jauh, kita gunakan yang panjang fokus panjang tu untuk kanta objek. Okay. So dia punya penjelasan tu sebab dia punya panjang fokus. Okay, P sebagai kanta mata. Dan Q yang panjang fokus pendek tu, yang panjang Q dia punya panjang fokus dia 5 cm sebagai kanta objek. Okay, seterusnya. FO kecil daripada U lebih kecil daripada 2FO. Untuk menghasilkan imej yang sebenar, terbalik dan dibesarkan. Mir lah. Okay, mir. Mir. Dir sir mir. So kalau nak mir sebab dia kanta cembung. So kata cembung kita guna dir sir mir. So kalau kita nak mir memang kena letak antara ni lah. F dengan 2F untuk kanta objek. Letakkan kat sini. Antara F dengan 2F. Kat sini adalah F. FO, kanta objek. So sini 2F. So objek ni kena letak antara F dengan 2F supaya kita dapat ni. Mir. Okay. Mir tu maksudnya dia magnified. Dia lebih besar sikit. Kemudian invert dan real. Dia duduk depan. Image tu duduk depan kanta. So real. Okay. So, dia nak mir. Dia nak image nak dapat mir. Sampai sini faham ke tak faham? Tak faham terus tanya ya. Faham tak? Kita macam sembah-sembah santai je. Okay. Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Faham. Okay. Seterusnya. Selalukan supaya U lebih kecil daripada FE. Untuk menghasilkan imej yang maya, terbalik dan lebih besar bertindak sebagai kanta pembesar. So, imej akhir. Ni imej akhir dia. Imej akhir tu magnified, invert dan apa? Real ke virtual? Real ke virtual? Real. Virtual. Virtual. Produce virtual. Invert and bigger. Virtual. Kenapa virtual? Okay, tengok ya. Sebab dia berada di sebelah objek juga. Okay. Faham tak real dengan virtual tu macam mana, Pani? Virtual image dia belakang. Allah Akbar. Amin. Okay, sini. Okay. Ni objek. Okay, kalau image di sebelah depan, ni sebelah depan, ni sebelah belakang kan. Okay, kalau image di sebelah depan macam ni, dia adalah real. Okay,
Ini untuk kanta objek, kanta yang pertama ni. Okey, sekarang ni untuk kanta yang kedua, kanta mata ni, yang ini jadi objek. Yang ini pula jadi objek. So, image bagi objek yang ini berada pada sebelah sini, bukan sebelah sini. Maka dia virtual lah. Faham tak? Di sebelah yang sama dengan objek tu. So, dia virtual. Faham kan? Okay. Okay. So, kita selaraskan U, jarak objek ni, yang ni. U yang ni tadi. U kurang daripada FE. Nampak tak kurang? Ni FE. Ini adalah FE. So, U tu kurang daripada FE. Faham tak? Faham ke tak? Tak faham bagi tahu. Ni kan FE. Okay, ni FE kan? Okay. So, U objek tu kita kurangkan, kita bubuh kurang daripada FE. Lebih kecil daripada FE. Supaya kita akan dapat ni lah. Image yang terakhir tu besar, invert dan virtual. Okay. Seterusnya, okay, baca seterusnya. Jarak antara kanta lebih besar daripada FO tanpa FE untuk menghasilkan image yang lebih baik dari kanta mata meningkatkan pembesaran. Okay, ni kita panggil pelarasan normal lah. Untuk mikroskop, okay, untuk mikroskop tu macam mana kita nak adjustkan, kita nak susun kita nak susun jarak. Kita nak tentukan jarak yang terbaik antara kanta mata dengan kanta objek ni macam mana. Jadi jarak ni kita panggil dia pelarasan normal. Pelarasan normal simbol dia ada setengah dia tulis D, ada setengah dia tulis L. Tapi maksud dia sama, iaitu pelarasan normal. Okey, pelarasan normal ni untuk mendapatkan image yang betul-betul jelas tadilah dia kata, untuk menghasilkan image yang lebih baik. Okey, image yang lebih besar. Okey, lebih besar untuk meningkatkan pembesaran. Jadi kita perlu kita perlu adjust jarak antara kedua kanta ni pada pelarasan normal. Untuk mikroskop, awak dah tahu FE, FE dia yang ni kan tadi. Okey, ini. Okey, FE maksudnya FE, okey ni. 15 campur FE dengan FO kan, 15 campur 5 maksudnya 20 cm. Kena lebih besar daripada 20 cm. Jarak ni, jarak antara dua kanta ni kena lebih besar daripada 20 cm. Katakan FE ni, FE berapa FE? Berapa FE? FE yang mana satu? Yang 5 ke yang 15? Kanta mata tu. Oh, 15. 15. Okay, sebab yang pendek ni 5 cm ni, kita perlu jadikan dia sebagai kanta objek kan. Ini FO lah. FO ni kena pendek sebab kita nak zoom dekat, mikroskop kita nak zoom dekat. Jadi kanta objek tu, ini kanta objek ni, kanta mata dekat sini. Ni mata, ni kanta mata kita. So kanta objek ni kita, sebab kita nak zoom pendek, nak zoom kecil, jadi kita pilihlah panjang fokus yang kecil. Panjang fokus yang pendek ni maksudnya yang tebal. Okey. Faham tak? Okey. Yang ni ni FE. Yang ni FO. Okey, kanta objek. FE. Faham ke tak? Faham macam mana cikgu tentukan FO dengan FE ni? Sampai hari ni faham tak? Ingat sampai SPM. Faham ke tak faham? Kita nak sembang-sembang je. Tak faham tanya. Faham ke tak? Nak tentukan FO dengan FE tu faham tak? Harid, Syam.
Ya, cikgu. Faham tak nak tentukan FO? Ha. Mana satu kanta untuk kanta objek, mana satu kanta untuk kanta mata, faham tak? Faham. Betul, faham? Betul. Okey. Jadi yang untuk kanta objek bagi mikroskop, kita ambil yang panjang fokus pendek ke yang panjang fokus dia panjang? Untuk kanta objek. Haris? Ya, cikgu. Betul ya? Untuk mikroskop, Ya, ni saya. kan mikroskop ni kan? Okey. Ha. Kan kita ada dua kanta, satu kanta objek ni kan? Ni kanta Ya, objek, cikgu. objective length. Okey. Objective length ni awak nak pilih yang panjang fokus pendek ataupun yang kanta yang punya panjang fokus yang panjang? Yang apa ni? Yang pendek. Okey, betul. So, faham Sebab Ha. kita nak zoom dekat kan? Ya, cikgu, betul. Okey, nak zoom dekat kita perlu ambil panjang fokus dia yang pendek lah. Nak zoom dekat. Macam teleskop, kita nak zoom jauh. Jadi kanta objek tu kita perlu ambil panjang fokus yang panjang. Ingat So, untuk pelarasan normal ni apa? Apa Harik? Pelarasan normal ni maksud dia apa? Bahasa normal tu macam dia bahasa normal tu Ha. untuk kita dapatkan dia punya apa ni? Dia punya image tu. Saya nak cakap. Pelarasan normal ni adalah jarak yang terbaik untuk dua kanta, kedudukan kanta objek dan kanta mata supaya mendapatkan image yang besar dan jelas. Faham? Faham cikgu. Image yang besar dan jelas tu senang je nak dapatkan. Kita adjust pada pelarasan normal, iaitu kalau untuk mikroskop pelarasan normal dia mesti lebih besar daripada hasil tambah FO campur FE. Okey, kalau FO dia bagi dekat atas ni, FO 5 cm, FE 15 cm, tambah 22, 20. So, L ni, jarak antara dua kanta ni, L mesti lebih besar daripada 20. Pada 25 ke, barulah dapat image yang besar dan jelas. Faham? Faham tak pelajar? Okey. Tapi kalau untuk teleskop pula pelarasan normal maksudnya jarak antara dua kanta ni untuk dapat image yang besar dan jelas dia kena sama. Teleskop dia kena sama. FO campur FE. FO campur FE. Kalau 15 campur 20 maksudnya kena 5 campur 15, 20 kan? Mesti sama dengan 20 lah. Untuk teleskop dia tele. L dia, pelarasan normal dia tele. Jarak antara dua ni kena sama hasil tambah dua panjang fokus kanta objek dengan mata. Faham? Faham cikgu. Ada nak tanya apa-apa? Okey, sambung yang ni pula bawah ni. Okey, untuk mikroskop ni kalau okey sambung. Simpan di tempat yang kering dan sejuk untuk menghalang pembentukan kulat pada kanta. Sebab tu kalau awak tengok dekat makmal dia almari yang digunakan untuk letak mikroskop tu kena almari yang ada haba supaya tak ada air, dia kering sebab air kan untuk pembesaran mikroorganisma. So kulat semua tak boleh tumbuh lah kalau tak ada air, kulat tak boleh membesar. Okey, seterusnya. Guna lebih kuasa kanta dengan panjang fokus yang rendah untuk menghasilkan image yang lebih besar. Kanta titik tempat lebih rendah. Okey. Untuk menghasilkan image yang lebih besar, jadi kuasa kanta kena kuasa kanta kena tinggi, jadi panjang fokus kena rendah. P tinggi, F rendah. Okey, untuk menghasilkan image yang besar. Okey, seterusnya. Guna lampu yang berdekatan dengan objek. Guna kanta objektif berdiameter besar untuk menghasilkan image yang lebih cerah. Ada lampu kan kat mikroskop awak? Awak on lampu bawah ni kan? Bawah ni lampu betul?
Ataupun kalau guna mikroskop cahaya ada cermin, so cermin tu pantulkan cahaya. Tapi ni kena letak kat kawasan yang dekat dengan cahaya lah, matahari tapi tingkap ke. Ataupun awak guna mikroskop elektron, awak onkan cahaya. Okay. Cahaya untuk membantu sebab perlukan cahaya yang cukup untuk nampak imej yang jelas kan, imej yang cerah. Itu logik lah. Okay, seterusnya diameter besar supaya lebih banyak cahaya masuk. Imej lebih jelas. Imej lebih jelas. Cahaya cukup, imej jelas. Sama lah macam kita, kalau kita duduk dalam bilik yang cahaya malap-malap, imej tu pun tak nampak jelas. So kita perlukan cahaya yang cukup untuk mata kita nampak dengan jelas. Okay. Okay, fiber fiber optik soalan hari tu kan. Okay. Yang bawah ni saya tak payah terang lah. Yang ni kita pergi last part fiber optik je. Okay, fiber optik. Siapa last baca? Nak baca. Syam. Okay, Syam baca. Najmi ada tak Najmi? Najmi tak ada. Okay, siasat reka bentuk gentian optik. Okay, fiber optik digunakan untuk endoskop. Ni soalan awak punya, soalan exam hari tu kan? Betul tak Anik? Okay, ni bentuk fiber optik. Ramai yang salah. Ramai yang salah kat sini. Okay, soalan nombor 1 tu. Dia cakap dari segi bentuk tu, awak kena cakap bandel. Bandel ni gugusan. Bandel ni maksudnya bentuk gugusan. Mana bandel? Ni. Bentuk ikatan. Bundle of. Ramai yang tak buat bandel ni. Ikatan gentian optik. Supaya dia boleh membawa lebih banyak maklumat. Okay, bandel. Ni ramai yang seorang pun tak buat. Kenapa aku salahkan? Okay, seorang pun tak buat bandel tu. Okay, seterusnya. Satu lagi ciri tambahan. Mungkin soalan tu ke tak kena, dia cakap ciri tambahan. Sepatutnya dia kena cakap alat tambahan. So alat tambahan kita letak kamera dekat hujung tu. Okay, sini pun tak ada. Alat tambahan. Dia patutnya kena letak alat tambahan. Dia kena bukan ciri tambahan. Pada fiber optik tu kan kita letak kamera. Ada tak kat sini kamera? Dia cakap. Tak ada pula. Okey. Kena ada kamera lah. Cahaya. Okey, kita baca. Ni. Indeks biasan N, lapisan luar adalah kurang daripada indeks biasan dalam. Jumlah pembiasan terjadi dalam yang ini kan sepatutnya dia kena tambah jumlah pantulan dalam penuh. Ni salah ni. Awak tengok yang bahasa Melayu kan. Jumlah pantulan dalam penuh berlaku dalam fiber optik banyak. Okey, banyak. Ataupun boleh membolehkan pantulan dalam penuh berlaku. Pun boleh juga. Macam tu. Tengok syarat pantulan dalam penuh. Yang pertama, mesti cahaya bergerak dari kawasan yang lebih tumpat, yang refractive index tinggi kepada kurang tumpat. Refractive index kurang. Itu syarat pertama untuk berlaku pantulan dalam penuh. Daripada medium yang lebih tumpat, N lebih tinggi kepada N lebih rendah. Macam inilah tadi. So sebab tu reason dia kata supaya berlakunya pantulan dalam penuh. Siapa yang buat biasan saja salah. Kena buat pantulan dalam penuh. So bahasa Melayu dia salah. Kena tengok bahasa Inggeris. Okay. Kemudian guna yang bahan yang fleksibel, yang mudah lentur. Senang bengkok di bahagian-bahagian yang berkeluk-keluk kan. Bila masukkan dalam badan awak tu, dalam badan kan dia ada part yang bengkok-bengkok. So dia boleh bengkok lah, fleksibel. Okay, guna bahan yang kuat, tidak mudah pecah, guna bahan yang nipis supaya dia ringan, tidak berat untuk dibawa, berketepatan rendah, ringan, tidak berat. Membina, inilah yang ni ramai tak buat ni, membandel, ikatan. Gentian optik ni dalam bentuk ikatan. Bentuk ikatan ni macam ni lah. Macam ni, bentuk ikatan. Okay, supaya boleh membawa lebih banyak maklumat.
boleh membenarkan pantulan dalam penuh lebih banyak yang berlaku. Lepas tu ciri tambahan, letakkan kamera supaya boleh melihat bahagian dalam organ. Okey. Faham? Yang nombor 58 tak payahlah baca kot. Okey, sampai situ sahaja. Ni bab gelombang dah. Okey, sampai situ sahaja pelajar. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Faham? Faham cikgu. Faham. Okey. So untuk buku esei ni ada banyak lagi. Jadi saya ingat minggu depan malam pun bolehlah buat 2 kali lagi. Boleh ke? Kalau boleh kita nak habiskan buku esei ni secepat mungkin. Boleh ke? Banyak lagi. Boleh cikgu. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.